Sementara itu pula, tak jauh, di utara sedikit saja. Kalau lalu NKVE, kalau tak jam, boleh sampai lebih kurang dalam 40 minit saja. Antara Stadium Hang Jebat dengan Paruh ini. Perlawanan yang menyaksikan ada 5 gol yang terhasil. Okey, inilah perlawanan yang nombor 100, yang ini nombor 103. Yang tadi itu nombor 107 dalam saingan Liga Super. Perlawanan yang menyaksikan bagaimana Gustavo telah menjaringkan gol yang pertama pada minit yang ke-18 dan kemudiannya telah dapat disamakan oleh pemain Sarawak United iaitu Raji Imran Shah pada minit ke-31 permainan. Hasil jaringan menerusi tandukan yang begitu menarik di atas padang yang becak. Pasukan Negeri Sembilan di bawah bimbingan K. Devon telah berjaya untuk menambah jaringan tetapi hanya terhasil pada separuh masa yang kedua. Rentetan peluang sekali lagi dimiliki oleh kedua-dua pasukan. Sama ada kita nak berikan pujian kepada penjaga gol ataupun kita nak bincangkan tentang ketumpulan daripada barisan hadapan yang menyebabkan hanya terhasil gol kedua pada pertengahan separuh masa yang kedua. Gerakan yang menarik antara dua penyerang utama untuk pasukan Negeri Sembilan iaitu Gustavo bersama-sama dengan Matius Alves telah menyaksikan Gustavo menjaringkan gol yang kedua pada minit ke-68. Dan kemudian Matius Alves pula mengambil peluang untuk mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-80 permainan menerusi satu percubaan akrobatik yang menarik, rendah tetapi gagal diselamatkan oleh penjaga gol lawan iaitu Taufik Abdul Rashid. Gol yang dihasilkan oleh Matius Alves pada minit ke-80 dan kesilapan daripada penjaga gol kebangsaan Shihan Azmi telah membolehkan Nur Syami Izwan merapatkan kedudukan pada minit ke-87. Negeri Sembilan terlebih dahulu. 5 gol terhasil dengan kita menyaksikan jaringan-jaringan yang baik di atas padang yang becak. Kesilapan-kesilapan yang juga berlaku bukanlah sesuatu yang asing kerana ini boleh dianggapkan sebagai lumrah dalam Liga Malaysia ketika ini. So, anda nak mulakan yang mana tu dulu? Okey, kalau Haji dah sebut berkenaan dengan Negeri Sembilan tu, first kali kejadian padang becak tu sebenarnya. Kejadian okey. Pada mulanya seolah-olah macam mencacatkan pergerakan permainan, tetapi saya tengok lebih menarik sebenarnya. Saya tertarik kepada kedua-dua pasukan ini bermain attack, serang, kemudian bertahan, kejar bola, bersaing antara kedua-dua pasukan ni. Yang lebih menarik saya tertarik adalah jaringan gol melalui set piece berlaku. Untuk Negeri Sembilan, 2 gol mereka dapat daripada set piece. Kemudian Sarawak juga dapat gol melalui set piece tandukan daripada Raji Imran. So dekat sini sebenarnya yang perkara baik, best sebelum perlawanan ni, kedudukan Negeri Sembilan mengejar kedudukan Sabah di tempat kedua, ketiga. Itu menarik nanti. Okey, anda perhatikan kepada gol ini. Sebab bola itu betul jatuh di depan mata dia, betul-betul melekat di kakinya. Dia mengambil satu step dan juga melepaskan rembatan kaki kiri yang begitu padu sekarang ini. 6 gol terhasil yang dikumpulkan oleh Gustavo setakat ini untuk kualiti sebagai seorang pemain yang sentiasa menjadi harapan kepada K. Devon. Betul. Mungkin daripada dah dia masuk tapi 17, 18, 16 game dia main 10 perlawanan tapi dapat 6 gol cukup baik dalam segi Negeri Sembilan 18 game. 18 game dia main 10 yang diturunkan dan ada 6 gol, satu keadaan posisi attacking individu untuk Negeri Sembilan bagus. Kerana apa yang menarik selain daripada Gustavo menjaringkan gol, Matius Alves juga menjaringkan gol. Bermakna K. Devon tak ada masalah dari segi pemain bahagian hadapan, pemain dan import menjaringkan gol. Dan itu menjadi kekuatan pada pasukan Negeri Sembilan. Pada malam ini penjaring attacking import menjaringkan gol dan ini perkara yang saya anggap baik untuk Negeri Sembilan kerana saya nak dia sekali lagi mengejar kedudukan 2-3 itu untuk baik Negeri Sembilan. Ini adalah satu kemenangan yang cukup melegakan selepas sebenarnya kalau diikutkan Negeri Sembilan telah mempunyai rekod yang begitu baik kecuali dicalarkan oleh kekalahan 0-1 kepada pasukan KL City baru-baru ini sebelum mereka turun semula ke padang. Garingan beliau di hadapan dengan rakan penyerangnya. Saya rasa Gustavo dengan Matius Alves ini dia akan menjadi igawan kepada pihak lawan.
Kalau betul-betul betul. Negeri Sembilan bermain pada prestasi sebenar, ingat next game mereka adalah berhadapan dengan JDT. 1 hari bulan Oktober nanti. Ya. Saya setuju, Ji. Haji masukkan dan saya dapat gambaran. Kalau pemain-pemain ini mengekalkan prestasi, boleh perkataan menjadikan gol datang daripada pemain import ini, saya rasa akan memberikan tekanan pada JDT the next game nanti. Sebab kekuatan selalunya di standing dalam liga kita ni, tim-tim yang sukses ataupun menang ni memiliki kekuatan attacking dan penjaring gol di bahagian atas. Raven pandai. Saya lihat di situ Gustavo Alves, Omid Nazari dia duduk di belakang. Kemudian Yasir Pinto. So pemain import attacking tu semua di bahagian depan dan saya ini semua adalah yang berpengalaman dalam Liga Malaysia. Betul. Mereka tahu cara nak pergi main di bahagian attacking dan lebih menarik saya tertarik pada perlawanan ini Cik Rashid. Apabila Devon letak di sebelah kiri banyak menggerakkan pasukan dan ini menyebabkan attacking third hidup untuk pasukan Negeri Sembilan. Okey, mereka juga mempunyai kekuatan di bahagian simpanan dengan memiliki Sean Selvaraj. Dia juga memiliki siapa tu Zakwan Adha yang masih lagi boleh diguna pakai terutamanya pada 15-20 minit yang terakhir. Salvan juga yang boleh juga diharapkan. Tetapi secara keseluruhannya gandingan dan juga tonggak-tonggak import dalam skuad jang ini adalah nadi kekuatan mereka. Alright. Perlawanan yang dapat kita perhatikan ketika ini adalah merupakan satu game yang amat-amat dimahukan oleh penyokong-penyokong Negeri Sembilan mencapai kemenangan selesa. Tetapi kita tak boleh tarik kredit daripada siapa tu Sarawak United sendiri. Struggle dengan masalah dalaman tetapi at least mereka telah dapat mendapat 2 gol, mengambil kesempatan daripada kesilapan daripada penjaga gol lawan. Cuma macam Penang juga belum ada sebarang kemenangan dalam 4 perlawanan yang lalu. Penang lagi banyak kalah. Betul. Untuk Sarawak United, betul apa yang berlaku di luar tu memberikan kesan masuk ke dalam padang, Ji. Tetapi memberi kepujian pada malam ini kerana mereka bersaing juga dengan pasukan Negeri Sembilan. Mereka berikan tentangan, mereka dapat gol melalui servis tandukan ni. Raja Imran cukup baik timing di bahagian near post. Kemudian dapat gol melalui kesilapan penjaga gol Negeri Sembilan. Saya rasa itu perkara penting untuk mereka. Ya, kita tahu masalah membawa ke padang tu tak bagus. Tetapi untuk berikan saingan di atas padang, berikan tekanan kepada pasukan Negeri Sembilan juga nampak gambaran bahawa mereka tolaklah kalau masalah ni tak timbul. Saya rasa mereka juga boleh mencipta kemenangan. Ya, okey. Bayangkan juga dalam berapa game sekarang ni untuk Sarawak United, 18 game. Mereka baru skor 17 gol tetapi dibolosi paling banyak sekali iaitu 40 jaringan yang melepasi pintu gol mereka dan Sarawak United hanya mengutip 14 mata sahaja. Tugasan berat sebenarnya kepada Balachandra. Betul, tak ada relegation, tak ada penyingkiran pada tahun ini. Tetapi sekurang-kurangnya Sarawak United yang pernah bergelar selaku finalis Piala Malaysia, juara Piala FA dan juga juara Liga Perdana satu ketika dahulu, mereka perlu terus bersaing terutamanya dalam keadaan seperti ini supaya mereka tidak jauh ditinggalkan oleh pasukan-pasukan lain lagi musim ini dan juga musim akan datang. Ya, betul. Saya setuju. Tambahan pemain yang berkualiti mesti masuk dekat Sarawak United. Yang tambah pemain import juga perlu berada dalam pasukan Sarawak United. Dan yang lebih menarik, saya lihat kebangkitan ini dibantu oleh Coach Bala walaupun dia ambil pertengahan masuk ni. Tapi dia menyiapkan pasukan dari segi corak permainan meningkat. Walaupun mereka kalah, tetapi itu perkara yang saya nampak mereka juga boleh bersaing. Dan untuk menghadapi tahun musim-musim depan ni, saya rasa betul. Itu perkara yang perlu diselesaikan. Tapi pokoknya perkara yang pokok tu mereka perlu jelaskan terlebih dahululah. Pokoknya yang begitulah. Ya, jadi betul. itu yang menyebabkan kalau kita lihat dari segi bolos tu yang paling tinggi tu, ya betul dah berlaku dengan pasukan Pulau Pinang. So saya rasakan perubahan perlu berlaku di bahagian attacking dan defending team yang cukup perlu diperbetulkan dan mencari tambahan attacking penyerang untuk membantu pasukan nanti. Okey, Tuan Direktor, saya dan juga Asmawi berhajat untuk membincangkan tentang kesilapan yang dilakukan oleh Shehan Nazmi pada minit yang terakhir. Sebab kesilapan seperti itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang penjaga gol yang sudah matang dan juga berpengalaman.
kesilapan seperti itu juga yang sebenarnya boleh membawa padah sebab Sarawak United hampir-hampir bangkit. Kita lihat kepada jaringan ini. Kita membincangkannya bagaimana Shihan terlepas, dia kejar, dia miss dan kemudiannya peluang ini diambil di situ oleh Nur Syahmi Izwan untuk menolak masuk gol pada minit ke-87. Sekaligus juga menjadikan pemain-pemain Negeri Sembilan sendiri tertekan. Okay, Wih. Kepada kesilapan seperti ini yang kita dah tengok 2-3 kali tadi tapi kita masih nak tengok dan juga terus membincangkannya. Okey, kalau kita perlu terus letak kesalahan kepada Shihan. Bukan menidakkan apa yang 90 minit dia menyelamatkan tu, tapi kesalahan satu gol itu boleh menyebabkan kekalahan ataupun seri game tersebut. Betul. Pada pandangan saya mungkin terlalu confident leading by 3-1. Kemudian Dia macam rasa complacent sikit. complacent. Selesa. Ya, dari segi kesalahan dia sebagai penjaga gol ada dua je keputusan yang perlu dibuat je. Sama ada you naik tinggi untuk dapatkan bola ataupun tumbuk seberapa jauh yang boleh. Itu perkara yang boleh dua belah. Tapi tadi Shihan ambil tindakan keputusan yang kita pun tak tahu nak tangkap ke. Betul. Dia terlepas, dia kejar, dia miss. Ya, tak sepatutnya berlaku kerana tanpa diberikan tekanan ketika dia naik atas untuk mendapatkan bola. Mungkin lebih ini kita nak cakap faktor kesalahan tu tak boleh berlaku lah. Betul. Dan tak perlu pun sebenarnya. Ya, kita lihat bagaimana pemain-pemain dan juga rakan-rakan sepasukan yang terpaksa ke belakang untuk membantu dan juga cuba mengelakkan daripada gol untuk dibolosi. Secara keseluruhannya, 16 gol sudah membolosi pintu gol pasukan Negeri Sembilan berbanding dengan 27 jaringan untuk mereka. Mereka ada rentetan kemenangan yang menarik sebelum kalah 0-1 kepada KL City. So, elok kalau kita dapatkan dengan lebih mendalam lagi bersama-sama dengan al-wartawan yang berada di sana. Abang Muiz OKB. Senyum lebar. OKB. Ya, Abang Aziza. Ya, Alhamdulillah. Bila nak belanja makan ni? Lagi berkat tau belanja makan. Tempoh hari dah dapat poket kiri poket kanan. Kalau dapat ulu-ulu sikit, Alhamdulillah. Okey, Muiz. Game yang menghasilkan 5 gol. Ada kualiti permainan tetapi macam Devon sebut tadi masalah padang yang menyebabkan terganggunya rentak mereka, tetapi kita perhatikan sebenarnya tak ada masalah untuk mereka bermain di atas padang seperti itu sebab ini adalah cuaca biasa di negara kita, Muiz. Pandangan anda pula? Ya betul Aziza, ia memang satu cuaca yang biasa di negara kita dan pemain-pemain sepatutnya lebih biasa lebih cepat adjust terhadap padang yang basah ini. Ini kerana ini bukan kali pertama mereka bermain di padang basah, tetapi memang ketaralah serangan mereka agak tersekat dengan padang di sini sebab kalau kita lihat pada perlawanan tersebut apabila mereka passing itu pun tidak go through all the way dan beberapa kali pemain mereka jatuh, tetapi ia bukan satu alasan buat mereka kerana ini satu perkara yang biasa berlaku lagi-lagi di Malaysia, Aziza. Baik. Dalam 5 gol yang terhasil tadi, pandangan Muiz tentang gol yang terbaik dalam perlawanan ini? Bagi saya gol yang terbaik adalah gol pertama lah sebab dia satu set piece yang tidak sangka bagaimanapun mereka berjaya menjaringkan gol tersebut di kotak penalti yang boleh dikatakan agak havoc di tengah itu apabila pemain itu mendapat bola, tetapi Negeri Sembilan berjaya mencari ruang untuk menjaringkan gol tersebut, Hajiza. Baik, selepas game ini Muiz, cuti panjang kepada kedua-dua tim. Adakah anda sempat untuk bertanyakan kepada kedua coaches tentang perancangan mereka sebelum perlawanan ini akan datang? Apa yang saya boleh katakan mengenai Sarawak bahawa mereka akan terus membuat latihan mereka secara terperinci kerana kalau kita lihat selepas Coach Bala mengambil alih Sarawak United, Sarawak
momentum mereka agak bagus apabila mereka berjaya mengalahkan Penang 3-2, mereka kalah tipis dengan Terengganu, mereka kalah tipis dengan Sabah dan kali ini mereka kalah tipis dengan Negeri Sembilan. Bagaimanapun bagi Negeri Sembilan pula saya menanya Coach Devon bahawa Coach Devon akan adjust sedikit mengenai perancangannya untuk menentang JDT. Bagaimanapun dia tidak meletakkan harapan tinggi terhadap perlawanan menentang JDT kerana semua orang tahu JDT adalah satu pasukan yang kuat, tetapi dia mengesyorkan bahawa Negeri Sembilan akan menandingi JDT pada perlawanan tersebut. Jiza. Okey, secara keseluruhannya kalau diikutkan kepada sejarahnya juga, Devon adalah antara jurulatih yang mempunyai rekod yang baik ketika membawa kelab dan juga pasukannya berdepan dengan pasukan JDT. Muiz, terima kasih banyak. Selamat pulang ke KL. Hati-hati sebab dekat area sini sesak nafas tu. Nak sampai dekat sejam lebih tu. Ini semua gara-gara Ahmad Dhani punya pasal ni. Tak apa, okey je. Okey je Saya lagi nak nyanyi dengan Dewa lah ni. Oh, dahsyat. Parah. Habis semua nak menyanyi dah. Baliklah Muiz. Udah dah tu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.